Masalah perkahwinan, permit masuk. Jangan guna orang tengah. Nanti kena scam. Baik datang pada hari bertemu pelanggan Jabatan Immigration Malaysia 17 hingga 21. Jangan kena scam. Ini betul-betul hari peluang. Jom. Salam Malaysia Madani dan tentunya lah kita bersama lagi di Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda di Bernama TV. Dan hari ini kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup menarik dan penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di Ruang Bicara hari ini ialah inisiatif tangani kesesakan pintu masuk negara. Dan tentunya lah tuan-tuan ataupun penonton-penonton dapat mengagak siapakah tetamu yang sudah pun berada bersama dengan saya. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula kepada yang berbahagia Datuk Roslin Jusoh yang merupakan Ketua Pengarah Jabatan Immigration Malaysia. Jadi Datuk, apa khabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Terima kasih. Lama juga kita tak bersama sebenarnya. Kali terakhir 2019. 3 tahun sebenarnya. Jadi alhamdulillah dapat juga yalah walaupun sekarang ini Datuk mengetuai Jabatan Immigration Malaysia. Baik, sebelum kita bercakap tentang banyak isu sebenarnya, bila kita bercakap tentang Jabatan Immigration ini, saya juga nak tahulah tentang sambutan Hari Immigration yang akan dilangsungkan pada hari Jumaat nanti. Tetapi sebenarnya tadi pun kita tengok promo, iaitu Hari Bertemu Pelanggan Immigration telah pun dimulakan dan ada 2 hari lagi sebenarnya untuk orang ramai mengambil kesempatan ini untuk menyelesaikan apa saja masalah berkaitan dengan Jabatan Immigration ini. Jadi mungkin Datuk boleh cerita sedikit secara ringkas tentang program-program yang telah pun disusun atau sempena dengan sambutan Hari Immigration Jumaat ini. Silakan Tok. Terima kasih saudara Syakawi. Pertamanya saya nak ucap terima kasih kepada pihak bernama menjemput saya ke program ni. Sebenarnya agak lama. Sebenarnya kita dah hampir 3 tahun tak bersama kerana kekangan COVID dan sebagainya. Betul. Alhamdulillah dapat juga saya hadir di sini atas kapasiti sebagai Ketua Jabatan Immigration dan merujuk kepada sambutan Hari Immigration. Sebenarnya pada tahun ni kita akan menyambut Hari Immigration ke 101 tahun. Sebenarnya amat panjang perjalanan kita tu. Betul. Dan sambutan ini akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri sendiri, di mana akan diadakan pada hari Jumaat ini 21 bulan Julai di Dataran Pahlawan Putrajaya. Menjelang sambutan pada hari Jumaat nanti, kita ada mengadakan program di Jabatan Immigration Ibu Pejabat di Putrajaya dan juga di negeri, di mana sambutan Hari Bertemu Pelanggan. Ini penting kerana orang awam boleh datang terus ke jabatan kita. Sekiranya mereka mempunyai masalah, mereka tak perlu buat appointment. Tiada temu janji, mereka boleh datang terus dan segala isu-isu melibatkan visa, pasport, isu-isu pekerja asing dan sebagainya, semua majikan, semua mereka boleh datang bertanya terus kepada pegawai kita yang bertugas di situ. So apa yang pentingnya, ambillah ruang lagi, kita ada 2 hari lagi, iaitu besok dan lusa, untuk siapa-siapa yang ada keperluan untuk hadir, untuk bertanyakan masalah. Dan isu-isu tak perlu guna ejen. Di sinilah sebenarnya yang kita perlu tunjukkan bahawa kita bersemuka terus dengan pelanggan. Kita di immigration ni tak ada ejen sebenarnya. Kita minta pelanggan datang terus berjumpa kita. Inilah peluang mereka untuk hadir bersama kita. Saya juga tertarik hati sebenarnya Tok, bila kita sentuh tentang sambutan hari bertemu pelanggan ini sendiri. Mungkin kita lihat begitu ramai sekali sebenarnya rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan daripada immigration untuk menyelesaikan apa sahaja masalah yang mereka hadapi berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan pasport dan sebagainya. Dan pada satu ketika dikatakan begitu ramai sekali sebenarnya yang datang untuk memperbaharui pasport, membuat pasport dan sebagainya. Apakah trend itu masih berlaku sehingga sekarang lagi tu? Ini satu perkara selepas COVID. Dia bermula selepas COVID. Kalau kita tengok sebelum COVID tu, rakyat Malaysia tak boleh keluar. Betul. So ada di kalangan mereka tu pasport sudah tamat tempoh. So bila kita buka balik, jadi peningkatan jumlah
pemohon tu amat tinggi. Meningkat. So kalau kita tengok trend tu bermula daripada penghujung tahun lepas lagi. Dan dia masih lagi berterusan sehingga sekarang. Walau bagaimanapun kita mengambil tindakan, mengambil langkah-langkah yang lebih proaktif untuk membantu pelanggan kita, rakyat Malaysia untuk memperbarui pasport. Antaranya adalah kita menggalakkan mereka menggunakan secara dalam talian, permohonan online. So itu adalah penting kerana mereka tidak perlu hadir ke pejabat kita dan mereka hanya hadir bila pasport tu dah siap. Maknanya dalam tempoh 2-3 hari pasport tu dah ready, mereka boleh datang collect di pejabat, mana-mana pejabat kita. Itu antara salah satu usaha untuk kita mengurangkan kesesakan di pejabat kita. Alhamdulillah keadaan dah semakin baik dan kita berharap perkara ini kita dapat selesaikan dengan lebih cepat lah. Sebenarnya saya pun baru balik daripada pejabat immigration memperbarui pasport saya. Tapi alhamdulillah lah semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Okey, kita pergi kepada topik yang ingin kita bincangkan tu ya. Mungkin ramai jugalah di antara di luar sana yang mungkin tidak mengetahui tentang peranan utama Jabatan Immigration Malaysia itu. Jadi ialah mereka fikir Jabatan Immigration ini semua handle tentang isu-isu yang berkaitan dengan pasport dan sebagainya, dan juga tentang menjaga pintu masuk negara. Tapi saya percaya JIM sebenarnya mempunyai tugas utama yang lebih besar, lebih penting lagi. Mungkin Datuk boleh perjelaskan. Okey, kita di Jabatan Immigration Malaysia, kita semua dah tahu bahawa immigration itu adalah salah satu agensi berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. So kita ni melaksanakan tugas kita. Kalau kita tengok, kalau public, pihak orang luar, kalau sebut immigration, mereka ingat pasport. Begitu juga kawalan di sepadan masuk, sama ada sepadan udara, sepadan darat dan juga air. Tetapi di samping tu kita ada juga tugas-tugas lain. Kalau kita kaji balik dari segi sejarah lama kita, antaranya adalah peranan kita pengeluaran visa dan PAS. Itu juga salah satu bisnes utama kita. Di mana kalau kita tengok di Malaysia khususnya, bagi rakyat asing yang mahu memasuki Malaysia, mereka perlu memiliki visa dan PAS. Untuk tinggal di Malaysia, mereka perlu memiliki PAS. PAS itu dikeluarkan oleh Jabatan Immigration. Dalam konteks ini, kalau kita tengok bahawa pengeluaran PAS sendiri merujuk kepada PAS pada pekerja asing, kepada pelabur-pelabur, kepada pakar-pakar asing dan pelancong itu sendiri, mereka masuk ke Malaysia. Dan daripada inovasi dan juga inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak immigration ini, permohonan itu kita boleh buat secara online saja. Tak perlu datang juga. Mereka tidak perlu datang. Sekarang kita semua ada orang panggil e-pass, electronic pass. So itu salah satu daripada cara untuk kita mempermudahkan untuk permohonan tersebut. Di samping itu juga mungkin saya ingin menyentuh bahawa kita ada pejabat pasport di Malaysia. Tetapi kita juga mempunyai 26 pejabat atasye di luar negara. Kita ada pegawai-pegawai immigration di 20 buah 6 negara dan daripada 26 tersebut kita ada 7 buah pejabat yang mengeluarkan pasport. Bermakna rakyat Malaysia yang berada di negara tersebut, sebagai contoh di London, kita ada pejabat pasport. Pejabat pasport itu mengeluarkan pasport. Rakyat Malaysia yang berada di sekitar Eropah boleh datang ke sana atau berurusan untuk boleh dapat pasport immediately. Begitu juga contoh di Australia dan negara lain. Itu adalah salah satu daripada usaha kita untuk memudahkan rakyat Malaysia yang berada di luar negara, bekerja di luar negara untuk membuat gantian pasport dengan lebih cepat daripada mereka untuk kembali ke Malaysia. Saya juga nak dapat komen daripada Datuk berkaitan dengan pengeluaran PAS pekerja asing, visa, pasport dan sebagainya. Hari ini pun tersebar satu berita baru saja sebelum datang ke program ini. Saya mendengar berita yang dikeluarkan di Bernama TV sendirilah tentang ada tangkapan yang dibuat terhadap warga negara Myanmar yang dikatakan menjadi ejen untuk mengeluarkan pasport, mengeluarkan visa pekerjaan dan sebagainya. Mungkin nasihat Datuk lah berkaitan dengan isu ini. Benar apa yang disebut oleh saudara Syarkawi. Sebenarnya tangkapan itu berlaku pada 2-3 hari lepas, di mana seorang warga Myanmar bertindak sebagai ejen untuk mengeluarkan dokumen palsu. Dokumen palsu. Antara dokumen yang dikeluarkan adalah pelekat pas lawatan kerja sementara bagi rakyat asing yang mahu duduk di Malaysia, dan sasaran mereka adalah rakyat daripada negara-negara Bangladesh dan
Myanmar. So tangkapan ini membuktikan bahawa ada pelanggan di luar. Dan apa saranan yang saya beritahu kepada awam, kepada masyarakat luar bahawa mereka perlu berurusan dengan immigration untuk mendapatkan PAS. Tiada agensi lain yang mengeluarkan yang diberi kuasa mengikut undang-undang mengeluarkan PAS itu. Dan kita tidak menggunakan ejen. Permohonan PAS itu boleh buat secara online ataupun datang ke mana-mana pejabat kita. Jadi itu salah satu daripada usaha sindiket untuk mendapatkan wang. So itu pesanan saya, berurusan terus dengan immigration. Dan kita mungkin ada penonton-penonton juga perlu berhati-hati bila bercakap tentang ejen-ejen yang kononnya boleh membantu mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Baik, mungkin ramai juga yang tidak mengetahui Datuk tentang sumbangan Jabatan Immigration Malaysia sendiri bila kita bercakap tentang menjana ekonomi negara itu sendiri. Datuk? Sebelum saya menjawab soalan tersebut, mungkin saya nak jelaskan sikit. Sebenarnya kita di immigration ni, kalau kita tengok betapa besarnya jabatan ini. Kalau dari segi kaki tangan kita saja, kita mempunyai seramai 14,249 orang. Amat ramai sebenarnya. Kerana apa? Kerana antaranya adalah tugasan kita tersebut tertumpu, antaranya adalah menjaga pintu masuk. Dan untuk makluman, kita ada sebanyak 141 pintu masuk utama negara. Meliputi semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Dan daripada 141 itu, kita ada 56 pintu masuk laut. Kita ada 29 pintu masuk udara. Dan juga ada 30 pintu masuk darat. Dan dalam keadaan tersebut, dalam pengurusan keluar masuk tersebut, bagi tahu ini saja, daripada Januari sampai ke Jun, kita telah menguruskan ketibaan dan pelepasan pelawat asing dan juga pelawat warga negara seramai 82.2 juta. Dalam tempoh Januari sampai Julai dah 82.2 juta. Daripada jumlah tersebut, 56.8 juta adalah warga negara Malaysia yang keluar masuk. Tetapi di sebalik itu juga kita ada 25.3 juta warga asing yang keluar masuk Malaysia. So jumlah itu amat besar selepas COVID ancaman COVID telah berakhir. Dan kalau kita tengok dari sisi sumbangan, kita dalam menghadapi cabaran, terutamanya tahun lepas, kita masih lagi dalam ancaman COVID, tetapi cabaran-cabaran ini kita masih mampu untuk mengekalkan kecekapan kita. Dalam arti kata lain, terbukti bahawa pada tahun lepas, tahun 2022, hasil yang dapat dikutip oleh Jabatan Immigration adalah sebanyak 5.12 bilion untuk tahun 2022. Dan bagi tempoh tahun ini saja, daripada Januari sampai ke Julai, hasil yang kita dah kutip adalah 3.09 bilion. Dah 3 bilion lebih, dan kita mensasarkan bahawa kutipan sehingga penghujung tahun tu akan mencecah jumlah yang sama ataupun lebih. Dan insya-Allah dengan kecekapan dan komitmen kita boleh menggandakan hasil kita. Okey, saya tertarik hati sebenarnya tadi bila Datuk sentuh tentang menjaga pintu masuk negara. Dan baru-baru ini pun timbul isu yang dibangkitkan dengan begitu meluas sekali, iaitu tentang isu kesesakan di pintu masuk utama, iaitu di bangunan Sultan Iskandar, BSI di Kompleks Sultan Abu Bakar, KSAB, dan juga tentunya di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Jadi apa sebenarnya masalah yang berlaku, dan apa sebenarnya langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Jabatan Immigration Malaysia untuk mengurangkan ataupun sekurang-kurangnya, kalaupun tidak menghapuskan tetapi mengurangkan sedikit isu-isu yang berkaitan dengan kesesakan di pintu masuk ni? Bercakap isu kesesakan, kita fokus pada 3 pintu masuk utama. Yang pertama adalah KLIA ataupun Terminal 1. KLIA 1 sekarang dikenali sebagai Terminal 1. Juga melalui bangunan Sultan Iskandar, BSI di Tambak Johor, dan juga Kompleks Sultan Abu Bakar di Johor juga. Ada 2 pintu masuk kita dengan Singapura, satu di BSI dan juga Kompleks Sultan Abu Bakar. Ketiga-tiga itu pintu masuk tu antara yang teramai pergerakan keluar masuk
antara negara Singapura dan juga di Malaysia, dan sebaliknya KLIA kita sudah tentu daripada negara-negara luar. Tapi apa yang pentingnya, isu kesesakan ini untuk maklumat menjadi perhatian Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu sendiri. Betul. Begitu juga Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri dan juga Kementerian Dalam Negeri khususnya sentiasa proaktif untuk menambah baik proses kemasukan dan juga mengurangkan kesesakan yang berlaku bukan saja di KLIA tetapi kedua-dua pintu masuk terutamanya di BSI di Kompleks Sultan Iskandar. Dan kalau tengok di negeri Johor juga, untuk makluman juga, Yang Amat Berhormat Menteri Besar sendiri juga turun padang. Sama-sama dengan membantu Jabatan Immigration untuk melicinkan, memudahkan proses keluar masuk di sempadan Malaysia dan Malaysia Singapura. So perkara ini dilakukan secara berterusan. Apa masalah sebenarnya tu bila kita cakap tentang kesesakan terutamanya di BSI itu sendiri? Sebenarnya kadar jumlah yang tinggi. Untuk makluman, kalau kita tengok di BSI saja, Bangunan Sultan Iskandar, purata keluar masuk satu hari adalah 250,000 penumpang. Maksudnya warga negara kita dan juga warga negara Singapura keluar masuk satu hari purata 250,000. Itu jumlah yang amat besar. Kalau kita tengok terutamanya kalau musim perayaan, jumlah itu berganda. Dan kesesakan bukan saja di pihak daripada laluan Tambak Johor tetapi daripada sebelah Malaysia. So antara kalau kita tengok operasi kita akan pertingkatkan. Sebagai contoh, kita tidak mahu lagi ada kaunter-kaunter yang tidak beroperasi. Itu salah satu usaha kita menempatkan pegawai-pegawai daripada bahagian-bahagian lain untuk sama-sama membantu di tempat-tempat kaunter-kaunter sepanjang perjalanan untuk antara sepadan di kompleks BSI tersebut. Dan kalau kita tengok sendiri, rekod kita di BSI daripada Januari sampai Julai tahun ini sudah ada pergerakan sebanyak 45.6 juta. Maknanya dalam tempoh 7 bulan. Maknanya betapa sibuknya perjalanan. Dan kalau kita tengok dari segi purata, keseluruhannya meliputi 19 juta saja adalah penumpang bas dan juga pejalan kaki. 19 juta, kereta 10 juta, motosikal 14 juta, kereta api 700,000 dan juga lori lebih kurang 600,000. Itu anggaran yang berlaku dalam tempoh Januari sehingga Julai tahun ini. Dan macam saudara Syakawi tanya tadi, kenapa berlaku macam tu? Kita menyedari antara punca-puncanya adalah kerana jumlah pergerakan yang melonjak tinggi. Terutama kalau kita tengok di Malaysia ni, kalau cuti umum ataupun cuti persekolahan yang panjang daripada warga Singapura datang berbelanja, bercuti di Johor sebagai contoh, itu kenaikan jumlah pelancong juga menyumbang kepada kesesakan tersebut. Tetapi apa yang kita buat dalam usaha ini, kita ada tindakan-tindakan yang kita buat. Antaranya kalau kita tengok di BSI, kita buat penempatan QRT, Quick Response Team. Itu yang kita tetapkan, di mana pegawai-pegawai kita bersedia sekiranya ada kaunter-kaunter yang tidak boleh beroperasi. Hasrat kita, target kita satu, semua kaunter beroperasi sepenuhnya. Dengan arti kata lain, bahawa kita sebagai contoh, kalau kita tengok di BSI saja, kita ada kaunter keseluruhan sebanyak 284 kaunter. Di BSI komplek keluar dan masuk Malaysia dan Singapura. Dan jumlah itu amat besar. Tetapi kesesakan berlaku juga dalam keadaan tertentu di waktu puncak saja. Di mana kalau sebelah pagi itu antara pukul 5 ke pukul 8 pagi, dan petang begitu juga antara pukul 5 ke pukul 8 malam. So kerana berlakunya pergerakan warga Malaysia ramai yang bekerja di Singapura dan ada keluar masuk selepas waktu berjabat. Itu antara yang menyumbang kepada kesesakan. Tapi hasrat kita tidak. Hasrat kita mahu semua kaunter beroperasi sepenuhnya. Dan juga di samping itu kita menggunakan agensi-agensi lain seperti Rela
untuk sama-sama membantu mengawal laluan tersebut. Dan sekiranya ada kerosakan, mana-mana kantor kita bertindak cepat. Dan saya amat berterima kasih kerana Kerajaan Negeri Johor, khususnya Yang Berhormat Menteri Besar juga banyak membantu kita. Di samping itu juga, kita ada juga langkah-langkah yang kita buat. Terutamanya di inisiatif jangka pendek dan juga inisiatif sederhana. Sebagai contoh, bagi pergerakan rakyat Singapura ke Malaysia, mereka sekarang dibenarkan menggunakan autogate. Mereka yang berjalan kaki yang cross untuk masuk ke Malaysia, mereka boleh menggunakan autogate. Itu kita mengurangkan line yang panjang di kaunter-kaunter kita. Seterusnya kita ada juga melaksanakan penambahan anggota rela. Itu yang saya sebut tadi. Mereka bantu menyuraikan trafik tadi. Memastikan trafik itu masuk lorong yang betul dan juga mendapat perkhidmatan yang sepatutnya oleh pihak kita. Dan satu lagi langkah yang dilaksanakan oleh kita adalah menempatkan pegawai-pegawai immigration baru di bangunan Sultan Iskandar dan juga di kompleks Sultan Abu Bakar. So di mana mereka ini turut membantu melicinkan lagi operasi kita. Dan satu lagi yang paling penting untuk menjaga kebajikan, ini saya perlu sebut juga di sini bahawa setiap shift pegawai kita adalah 8 jam. Cik Syakafi bayangkan seorang pekerja duduk dalam satu pondok di kompleks bangunan Sultan Iskandar selama 8 jam. Saya boleh bayangkan sebenarnya dengan keadaan laluan yang di situ dan sebagai kerja yang tak berhenti. Jadi apa yang kita buat, kita hanya meletakkan mereka di situ bertugas hanya 6 jam saja. Yang 2 jam lagi shift mereka duduk di pejabat. Mereka buat kerja pejabat. Dalam masa yang sama, sekiranya mereka perlu keluar untuk ke urusan-urusan lain dalam sedikit, kita ada pegawai ganti. So itu adalah salah satu daripada proses untuk kita mempermudahkan, bukan saja untuk melicinkan perjalanan, tetapi kebajikan pegawai kita juga kita ambil kira. Itu antara kita langkah-langkah yang kita buat untuk jangka masa pendek. Okey, kita akan sentuh nanti tentang apa pula yang dilakukan dalam usaha ini pun rungutan yang dibangkitkan, iaitu di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur ataupun KLIA. Tapi tak apa tu, kita rehat dulu buat seketika. Datuk boleh minum, basahkan tekak dulu. Dan kepada anda, jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV. Kita masih lagi bercakap tentang inisiatif tangani kesesakan pintu masuk negara. Jumpa lagi selepas ini. Okey, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang inisiatif tangani kesesakan pintu masuk negara, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia, Datuk Roslin Jusoh, iaitu Ketua Pengarah Jabatan Immigration Malaysia. Baik, saya faham difahamkan Datuk masih lagi ada maklumat penting yang ingin Datuk sampaikan berkaitan dengan kesesakan yang berlaku di pintu masuk, terutamanya di bangunan Sultan Iskandar itu sendiri. Silakan, Datuk. Terima kasih. Seperkara yang saya perlu sentuh di sini juga, satu jawatan kuasa khas bagi menangani kesesakan di Tambak Johor telah ditubuhkan. Ini jawatan kuasa khas ini penting kerana difungsikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Dan dianggotai oleh di kalangan menteri-menteri. Jawatan kuasa khas menangani kesesakan di Tambak Johor ini bertujuan untuk membincangkan keputusan dasar yang melibatkan pelaksanaan inisiatif-inisiatif yang ditetapkan oleh kerajaan di pintu masuk tersebut. Di bawah jawatan kuasa khas ini, kita ada jawatan kuasa induk yang berada di bawah yang difungsikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri. Kalau kita tengok tadi Datuk KSU Kementerian Dalam Negeri sendiri turun padang. Dia itu adalah selalu, beliau ni amat rajin ke Tambak Johor ni sebenarnya. Antaranya adalah tugas beliau memfungsikan jawatan kuasa ini, di mana ini adalah inisiatif berterusan di peringkat Kementerian Dalam Negeri. Perkara ini bukan saja di peringkat Jabatan Immigration, dan saya amat rasa bertuah kerana isu yang berlaku di Tambak Johor ini ditangani tangani secara bersama oleh pihak Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak Immigration.
dan saya bertuah juga kerana perkara ini kita dapat selesaikan walaupun tidak secara sepenuhnya tetapi mengurangkan segala kesesakan yang berlaku. Yang di KLIA itu pula apa masalah sebenarnya? Di KLIA dia amat berbeza dengan KSB kalau ataupun BSI sebab kalau kita tengok di KLIA ini dia kadar pergerakan keluar masuk pelancong asing ataupun warga luar yang datang ke Malaysia. Kalau kita tengok di sini ada beberapa figure saya nak berkongsi. Di KLIA ketibaan daripada Januari sehingga Jun baru ini kita merekodkan sebanyak 9.8 juta ketibaan di KLIA. Ini merujukkan KLIA 1 lah, majoriti KLIA 1 dan purata ketibaan dalam sebulan adalah 1.6 juta. Kalau kita kira sehari lebih kurang 55,000 ketibaan. Kadar ketibaan semakin meningkat. Walaupun kita mempunyai kaunter yang banyak, tetapi kaunter tersebut masih tidak dapat menampung sepenuhnya untuk kita mempercepatkan proses. Dan kalau kita tengok satu perkara lagi adalah dia ada waktu puncak. Ketibaan di KLIA ada waktu puncak, iaitu antara pukul 2 petang sehingga 8 malam. So waktu puncak ini adalah kritikal untuk kita uruskan. Kita melaksanakan proses untuk menyelesaikan kemasukan di pintu masuk immigration dengan melaksanakan sepenuhnya pembukaan operasi kaunter. Di mana kalau kita tengok rakyat Malaysia, kita ada auto gate dan juga ada kaunter-kaunter untuk pelajar ataupun pemegang pas jangka panjang dan juga 10 negara, warga negara asing yang boleh menggunakan autogate. Itu nanti saya akan sebut selepas ni. Kalau kita tengok setiap jam purata ada 8 kapal terbang turun. Dan lebih kurang dalam 2,000 orang. Itu adalah time puncak biasa. Tetapi kalau Cik Syakawi ingat pada 1 Jun dan 4 Jun baru-baru ini ada keluar di social media KLIA sesak. Setelah kita alhamdulillah kita dapat atasi masalah tersebut kerana tarikh tersebut terdapat satu ketika dalam tempoh 1 jam 8 buah kapal terbang mendarat. Pada satu masa. Pada satu masa. Dan kita bayangkan apa akan jadi di balai ketibaan. Dalam tempoh itu dan tempoh tu kita tengok lebih kurang hampir 5,000 pelawat tiba di KLIA di Terminal 1 dan alhamdulillah kita dapat selesaikan juga dalam tempoh 2 jam. Maknanya walaupun kebiasaannya kita boleh dapat kurangkan dalam tempoh kurang daripada 1 jam, tetapi dengan hampir pelawat yang hampir 5,000 orang tadi, saya telah mengarahkan pegawai-pegawai saya turut membantu sepenuhnya memudahkan proses-proses untuk mereka melalui pemeriksaan immigration tersebut. Dan ini adalah salah satu punca bagaimana kesesakan berlaku dengan ketibaan kalau kita kira sebagai wide body aircraft, iaitu kapal terbang yang besar, dan itu jumlah penumpang lagi bertambah. Tapi alhamdulillah inisiatif yang kita laksanakan untuk memudahkan mereka untuk melalui immigration itu dilihat berkesan. Dan alhamdulillah juga pemantauan kita buat setiap masa. Kalau kita tengok ketibaan mengikut warga negara, kalau kita tengok di KLIA sendiri, mungkin ini kita boleh berkongsi juga, kita ada daripada Indonesia, daripada Bangladesh, daripada China, India dan Singapura. Itu antara 5 negara terbesar yang tiba di KLIA yang ketibaan teramai. Okey, saya juga nak dapat pandangan ikhlas daripada Datuk Ruslin lah. Berlandaskan daripada apa yang Datuk sebut. Apakah Datuk merasakan bahawa mungkin masanya sudah sampai di mana KLIA sendiri harus melihat dan menyediakan satu physical facilities yang mungkin lebih selesa sebenarnya kepada penumpang-penumpang, kepada mereka yang datang ke Kuala Lumpur dan berada di KLIA itu sendiri, supaya mungkin pihak Jabatan Immigration juga dapat melaksanakan tugas mereka dengan lebih selesa lagi. Pandangan Datuk? Ya, kita memahami keadaan fasiliti di KLIA. Tetapi bagi kita di peringkat immigration, kita akan melaksanakan operasi kita berdasarkan fasiliti yang ada di situ. Dengan arti kata lain, kita dalam perancangan untuk menambah kaunter immigration.
di mana kita cadangkan dalam tempoh insya-Allah dalam tempoh penghujung tahun ni kita akan ada lagi tambahan kaunter 12 kita cadangkan di belakang, makna kaunter bertindan. Di kaunter depan satu, di belakang kita cadangkan ada 12 lagi kaunter. InsyaAllah penghujung tahun ni kita dapat laksanakan dengan kerjasama Kementerian Pengangkutan Malaysia Airport Berhad bagi menambah lagi, memudahkan lagi, mempercepatkan lagi proses. Di pihak kita bersedia apa saja keputusan yang sama ada dari segi fasiliti yang disediakan, dan kita sentiasa facilitate the process tu. Jadi saya tak ada masalah. Dalam keadaan macam mana pun kita insya-Allah pegawai-pegawai kita di KLI tu akan terus menjalankan tugas. Satu lagi cadangan juga yang dimainkan di luar sana dan saya ingin mendapatkan reaksi daripada Datuk juga. Kalau melihat daripada apa yang terpaksa dilalui oleh kaki tangan Jabatan Imigresen Malaysia, terutamanya yang bertugas di pintu-pintu masuk seperti di KLIA, di Johor dan sebagainya, Tambak Johor dan sebagainya. Apakah secara ikhlas juga Datuk merasakan bahawa mungkin juga masanya sudah sampai di mana kaki tangan Jabatan Imigresen juga harus ditambah sebenarnya? Apakah ini juga perkara yang perlu difikirkan secara serius? Ya, seperkara lagi isu penjawatan. Sumber manusia menjadi salah satu daripada perancangan kita sebenarnya. Di peringkat jabatan sendiri, kita dalam proses untuk melaksanakan penjawatan baru. Permohonan penjawatan baru dan juga bagi pegawai imigresen yang tamat latihan di Port Dickson, di Akademi Immigration, kita akan beri tumpuan kepada KLIA dan juga bangunan Sultan Iskandar di Johor. Itu salah satu daripada tindakan awal yang kita buat. Tetapi dalam proses untuk jangka masa panjang, kita kena buat satu perancangan lain, mungkin untuk menambah kepejawatan. Saya amat bersetuju dengan pandangan Saudara Syakawi tadi. Sebab ini penting kerana dalam masa yang sama untuk memperkukuhkan, memperkemaskan operasi kita, manpower adalah penting. Ya, betul. So itu salah satu daripada, sebenarnya itu sudah ada dalam perancangan di peringkat Kementerian Dalam Negeri dan Immigration sendiri, insya-Allah. Ya. Okey, kita beralih sekarang ini kepada satu lagi isu yang mendapat liputan yang begitu meluas. Ini berkaitan dengan apa yang disebut sebagai notis penolakan masuk ataupun NTL. Ramai yang ingin tahu sebenarnya itu apa yang dimaksudkan notis penolakan masuk ataupun NTL, kerana isu ini tiba-tiba ialah menjadi isu yang mendapat perhatian ramai sebenarnya itu. Terima kasih. Ya, saya sejak akhir-akhir ni bercakap pasal NTL ni, penolakan masuk ni dah jadi perkara yang ramai orang bertanyakan saya apa sebenarnya NTL tu. Kalau kira dari segi kita di peringkat immigration ni adalah satu notis yang dikeluarkan, yang ditandatangani oleh pegawai kita. Pegawai immigration tidak membenarkan, notis itu tidak membenarkan seorang asing ataupun imigran larangan daripada memasuki Malaysia. Kita tak benarkan dia. Tidak kira daripada mana-mana laluan, pintu udara, pintu laut maupun darat. Ini termaktub di bawah peruntukan Seksyen 24(1) Akta Immigration. Memaknanya mereka tu tak boleh dengan bahasa lebih mudah. Mereka tu sampai ke pintu masuk kita tak benarkan dia masuk. Itu dipanggil NTL. Bila kita sebut tentang bila Datuk sebut tentang mereka yang tidak dibenarkan masuk melalui notis penolakan masuk ataupun NTL ini, apa yang immigration lihat sebelum mengenakan notis penolakan masuk ini? Apa perkara-perkara yang diberi keutamaan oleh immigration sendiri itu? Okey, kita ada SOP untuk melaksanakan NTL. Kalau di KLIA Terminal 1 sebagai contoh, pegawai-pegawai yang terlibat di sana tu, apabila seorang itu datang ke kaunter kita, di pintu masuk kaunter immigration, mereka perlu melalui satu proses di mana mereka perlu mengukuhkan dokumen mereka, sebagai contoh pasport. Dan berlaku pegawai kita akan bertanya dengan dikata satu temuduga yang pendek, sambil-sambil kalau bahasa lebih mudah bertanya-tanyalah. Antara perkara yang keutamaan kita tanya, apakah tujuan mereka datang ke sini. Kalau saya pasti semua orang tahu, kalau kita pergi ke mana-mana negara asing pun, soalan yang pertama, apa tujuan datang ke negara ini? Ada yang kata untuk melancong, ada yang datang untuk bekerja, dan
proses ini berlaku juga di Malaysia. Ini bukan perkara asing dalam dunia ni sekalipun. Jadi apabila seorang tu datang, mereka tu perlu mempunyai pasport mereka sah. Sah laku, maknanya masih ada tempoh. Yang kedua, mereka perlu ada visa bagi negara-negara yang memerlukan visa. Okay. Jadi maknanya kalau dia sampai ke Malaysia, dia tak ada visa, dia tidak boleh masuk. Itu syarat untuk masuk ke Malaysia. Dan yang saya sebut tadi menjawab beberapa soalan lah. Itu adalah perkara secara asas. Mereka perlu maklumkan pada kita apa tujuan mereka, dan mereka perlu mempunyai keupayaan untuk balik dengan memiliki tiket pulang. Itu dia kena ada tiket pulang tersebut, dan seterusnya mereka juga perlu menunjukkan bukti bahawa mereka tu ada penginapan di Malaysia. Sebagai contoh, kita bagi booking confirmation, pengesahan tempahan hotel. Sebagainya mereka perlu tunjuk pada kita. Dan kita juga melihat adakah individu yang nak masuk Malaysia tu, adakah munasabah dia boleh jaga diri dia di Malaysia. Dengan arti kata lain, kita tengok secara mungkin kemampuan diri dia lah maksudnya. Kita lihat tersebut kerana ada ketika mereka tu mungkin ada tujuan lain selain daripada melancong. Seperti mahu datang bekerja dan sebagainya. Jadi perkara ini ada satu SOP yang kita tetapkan. Pegawai kita kena tanya, kena melaksanakan proses tersebut. Dan yang terakhir sekali, mereka tu adalah bebas daripada senarai syak daripada Jabatan Immigration. Contoh senarai syak ni begini. Seorang yang pernah diusir daripada Malaysia kerana tinggal lebih masa atau menyalahgunakan PAS, mereka tu akan blacklisted, bahasa yang mudah, blacklisted. Tapi apabila mereka cuba masuk Malaysia, bila kita semak orang ini, individu ini adalah sudah dalam senarai syak, kita tak benarkan dia masuk. Dia terpaksa di NTL balik. Dan seperkara lagi, mereka tu bukan juga adalah orang yang tidak diingini. Itu antara contoh-contoh yang kita berlaku di KLI khususnya. Okey, Tok, kita berehat beberapa kali terakhir dan kembali nanti. Masa semakin suntuk sebenarnya, tapi insyaAllah ada lagi persoalan-persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio, iaitu yang berbahagia Datuk Ruslin Jusoh yang merupakan Ketua Pengarah Jabatan Immigration Malaysia. Kita rehat beberapa kali terakhir. Okey, kami cukup berterima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Baik, tadi Datuk, kita masih lagi nak sentuh tentang NTL ini, dan kita pun telah mendapat gambaran yang agak jelas sebenarnya golongan yang akan menerima notis penolakan masuk ataupun NTL ini. Tetapi proses dan juga prosedur selepas mereka tidak dibenarkan masuk itu menghantar balik ke negara mereka. Tetapi bagaimana proses dan prosedur yang dilaksanakan? Bagi mereka yang kita sudah pasti bahawa mereka tu dikenakan tindakan NTL oleh pegawai immigration, pegawai immigration yang terlibat perlu menyerahkan tanggungjawab penumpang tersebut, warga asing tersebut, kepada syarikat penerbangan yang membawa mereka masuk ke Malaysia. Itu satu. Bermakna sekiranya syarikat penerbangan A, maka pegawai immigration perlu menyerahkan pegawai A kepada penerbangan A. Ini disebabkan di bawah akta kita, di bawah akta Immigration 1959 Seksyen 24, syarikat penerbangan bertanggungjawab menguruskan pelawak asing ini setelah diberikan notis. Itu sebenarnya termaktub dalam akta kita sebenarnya. So dengan arti kata lain, menjadi tanggungjawab syarikat penerbangan untuk membawa mereka pulang. Sebagai contoh, termasuk memberi kemudahan tiket untuk mereka balik. Itu termaktub dalam perkara ini. So dalam tempoh tersebut bergantung kepada syarikat penerbangan untuk menguruskan kepulangan balik penumpang yang di NTL. Dan kadang-kadang kita juga ingin mengetahui, kadang-kadang ada juga persepsi-persepsi yang bersifat negatif yang dilontarkan terhadap Jabatan Immigration Malaysia, dan ini merupakan sesuatu yang amat mengecewakan. Tapi apakah ianya kalau tidak dibendung, mungkin akan juga memberi kesan dari segi moral, dari segi semangat pegawai di Jabatan Immigration, kaki tangan di Jabatan Immigration Malaysia sendiri.
Jadi nasihat Datuk lah kepada pihak-pihak tertentu yang kadang-kadang mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang tak sepatutnya dimainkan. Datuk. Perkara utama kita di Jabatan Immigration sudah tentu di KLI sendiri sebagai contoh ataupun di KSMB sendiri kita mempunyai ramai petugas dan sudah pasti menjadi satu tanggungjawab pada semua petugas itu untuk melaksanakan tugas mereka berdasarkan peraturan, akta dan juga SOP yang kita tetapkan. Dan dalam keadaan ini kita mahu memastikan bahawa pegawai kita ni melaksanakan tugas berdasarkan akta yang dinyatakan tersebut. Dalam arti kata lain, sekiranya terdapat tuduhan-tuduhan, kita akan membuat siasatan. Dan siasatan itu kita akan buat secara telus. Bagi pihak saya sendiri, saya telah menyatakan bahawa tiada sebarang pelanggaran. Tata kelola yang baik perlu dilaksanakan, bukan saja di peringkat kita, di peringkat pengurusan tertinggi, tetapi di semua peringkat. Daripada peringkat ketua pengarah sehinggalah pegawai yang bertugas di mana-mana kaunter dan sebagainya. Jadi dalam arti kata lain, saya sendiri telah menyatakan bahawa kita akan bekerjasama dengan mana-mana agensi untuk menyiasat ataupun melaksanakan apa-apa usaha dalam menangani isu-isu yang melibatkan pegawai immigration. Dengan arti kata lain, kita tidak akan terlalu defensif. Kita tidak defensif sebenarnya. Malah kita lebih terbuka untuk membantu mana-mana agensi dan juga dalam masa yang sama pegawai-pegawai kita memberi komitmen yang tinggi. Saya tidak mahu sebenarnya sekiranya ada satu nilai setitik akan rosak susu sebelanga. Cik Syakawi bayangkan, kita ada hampir 15,000 kaki tangan. Tetapi kerana mungkin segelintir kecil 1 dan 2 orang, saya tidak mahu yang 14,000 lebih tadi terpalit dengan perkara ini. So itu adalah kerana peranan mereka, jasa mereka dalam mempertahankan, menjaga sepadan itu adalah amat kuat, amat tinggi. Jadi perkara-perkara ini saya tak mahu kesan kepada pegawai lain yang mungkin boleh memberikan menjatuhkan moral mereka bertugas. Dan saya di peringkat pengurusan tertinggi, kita akan sama-sama pegawai kita untuk memastikan perkhidmatan kita ni kepada rakyat akan terus sampai kepada rakyat dengan lebih cekap, efisien dan juga berintegriti. Bila Datuk sebut tentang istilah integriti, ini pun sesuatu yang cukup penting diberi perhatian sebenarnya. Dan saya percaya bahawa Jabatan Immigration Malaysia juga sentiasa mengadakan program-program kepada kaki tangan sendiri dalam usaha untuk meningkatkan dan menanamkan kekuatan integriti dalam jiwa dan juga pekerja-pekerja Jabatan Immigration Malaysia itu sendiri. Datuk. Proses kita di jabatan kita ada pegawai daripada SPRM. Itu menjadi mengetuai satu bahagian, iaitu unit integriti. So adalah menjadi tanggungjawab saya sebagai ketua jabatan selalu berbincang dengan pegawai-pegawai ini untuk melaksanakan program-program. Jadual kita untuk program integriti penuh sepanjang tahun. Bukan saja di peringkat pengurusan tertinggi, tetapi juga peringkat pegawai bawah-bawahan. Jadi isu integriti ini selalu diambil berat. Dengan arti kata lain, kalau kita tengok di bahagian sumber manusia selalu ada jadual khusus. Setiap pegawai perlu menghadiri kursus-kursus tersebut. So bagi pihak saya, program integriti ini perlu dilaksanakan secara berterusan dan di peringkat semua level. Tidak semestinya pegawai bawahan saja, tetapi pegawai atasan. Jadi insya-Allah dengan adanya program-program kita ni, kita dapat lagi memperkuatkan atau memperkukuhkan integriti di kalangan pegawai kita. Saya tahu bahawa Datuk sebenarnya belum lagi begitu lama memegang jawatan sebagai Jabatan Immigration Malaysia. Datuk mengetuai Jabatan Immigration ini pada bulan Mac tu ya. Jadi sekarang ini dah bulan Julai, baru bulan Julai. Jadi apa cabaran yang Datuk hadapi sebenarnya, walaupun dalam masa yang tidaklah begitu lama, tetapi cabaran yang terpaksa Datuk hadapi itu adakah sesuatu yang mungkin memberikan satu kekuatan istimewa kepada Datuk sendiri? Sudah tentu Cik Syakawi sedar bahawa saya ni walaupun baru, tetapi kita ni bekerja sebagai ketua jabatan. Perkara baru dan lama itu tidak timbul sebenarnya. Apa yang penting, komitmen kita untuk mengetuai jabatan. Sudah tentu di Jabatan Imigrasionnya cabarannya amat besar.
Antaranya adalah menguruskan kaki tangan yang besar, menguruskan pintu masuk yang besar. Menguruskan urusan-urusan dokumen yang begitu besar. Tetapi alhamdulillah, saya lihat di kalangan pengurusan-pengurusan pegawai-pegawai imigresen ini, mereka saling bantu-membantu. Terutama saya sebagai orang baru di Jabatan Imigresen ni, pengarah-pengarah bahagian terus sama membantu saya dan pegawai-pegawai memberi sokongan. Tapi apa yang penting di sini adalah persepsi awam terhadap imigresen. Bilanya berlaku sesuatu kes yang melibatkan pegawai kita. Jadi hasrat saya tidak mahu sebagai saya sebut tadi, kerana 1, 2, 3 pegawai yang terlibat keseluruhan tercalik. Semua benda ni terpalit semua. Jadi ini sesuatu yang perlu saya ubah persepsi begitu. Kita sebenarnya banyak sumbangan kita kepada rakyat, kepada negara. Tetapi kita sama-sama membantu negara, ekonomi negara dan juga keselamatan negara. So persepsi awam ni kita perlu ubah daripada negatif kepada positif, dan mungkin ini adalah langkah berterusan. Dengan hasrat pegawai-pegawai kita di pegawai imigresen ini selalu bertekad untuk melaksanakan tugas mereka dengan lebih berintegriti dan beramanah. Dan seperkara lagi juga, saya ingin menyentuh bahawa kebajikan pegawai-pegawai imigresen juga menjadi keutamaan saya. Antaranya kalau kita tengok, kita ramai kaki tangan, tetapi penginapan, kuartus, tempat tinggal menjadi salah satu daripada cabarannya. So saya dengan pihak Kementerian Dalam Negeri, KSU khususnya, sentiasa mencari penyelesaian untuk mendapatkan tempat tinggal bagi kemudahan pegawai-pegawai kita, khususnya mereka bertugas secara shift. Ini penting untuk kita ambil perhatian. Dan insya-Allah kita daripada masa ke semasa, saya dengan pihak Kementerian Dalam Negeri akan saling bekerjasama untuk memperkasakan, mempertingkatkan kebajikan kita kepada pegawai-pegawai. Itu adalah salah satu daripada fokus saya juga, memastikan mereka apabila kita menjaga kebajikan, insya-Allah mereka akan membalas balik kepada kerajaan dengan memberikan perkhidmatan yang baik kepada rakyat dan negara. Okey, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya. Datuk, tinggal lebih kurang 5 minit saja lagi. Dan saya percaya Datuk juga bila dilantik sebagai Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia mempunyai visi yang begitu cemerlang dan gemilang sebenarnya. Datuk ingin melihat pastinya Jabatan Imigresen Malaysia akan diangkat untuk berada pada satu kedudukan yang dihormati. Dan saya juga percaya bahawa dengan apa tulisan-tulisan ataupun komen-komen yang begitu negatif, komen-komen yang berat sebelah yang dimainkan terutamanya dalam media sosial, kadang-kadang memberi kesan dan juga impak kepada semangat dan kekuatan kaki tangan di Jabatan Imigresen Malaysia. Jadi visi Datuk selaku Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia, apa yang ingin Datuk lihat? Tahun ini imigresen mencapai umur 101 tahun. Tahun ini adalah sambutan 101. Di mana kita di mana-mana pun imigresen perkasa. Itu adalah salah satu daripada moto kita, di mana tahun ini pun kita ada tema tahun ni, imigresen perkasa, negara sejahtera. So bermakna dalam keadaan macam mana pun kita saling, imigresen, rakyat dan negara adalah satu. So hasrat saya mahu imigresen ini dilihat sebagai sebuah agensi yang berkaliber, yang bertaraf dunia, yang memainkan peranan penting dalam semua aspek urusan keselamatan keluar masuk negara, urusan-urusan dokumen. Dan tiada lagi unsur-unsur yang tidak negatif sering dimainkan oleh pihak luar kepada Malaysia, kepada kita sendiri Jabatan Imigresen. Dan hasrat saya mahu tengok di masa hadapan, walaupun dalam masa yang pendek, tetapi imigresen kita ni terus maju ke depan, terus meletakkan diri kita lebih baik daripada sekarang. Bukan bermakna sekarang tidak baik, tetapi perubahan perlu ada. Kalau kita tidak berubah, kita tidak boleh lagi maju ke depan. Sebagai contoh, saya sekarang dalam proses melihat balik semua arahan-arahan ataupun SOP yang sudah lama. Kita tengok balik. Sebab itu memerlukan penambahbaikan. Saya minta pegawai saya mengkaji dan berbincang dengan saya bagaimana untuk kita tambah baik. Dengan penambahbaikan SOP arahan ini, kita boleh mempertingkatkan lagi perkhidmatan kita kepada rakyat. Saya start dengan situ dulu. Walaupun orang kata saya tak nak
sebut satu visi yang begitu panjang. InsyaAllah daripada masa ke semasa kita akan tambah baik apa yang ada. Okey, terima kasih banyak-banyak sebenarnya kepada yang berbahagia Datuk Ruslin Jusof kerana sudi bersama saya di ruang bicara ini. Walaupun lama tak berjumpa, tetapi saya masih lagi selesa sebenarnya sembang-sembang bersama dengan Datuk Ruslin. Jadi mungkin dalam masa-masa mendatang ini kita akan dapat bersama lagi tu ya. Kerana saya percaya bila kita bercakap tentang Jabatan Imigresen Malaysia, sudah pastilah akan ada perkembangan menarik yang mungkin boleh kita kongsikan bersama dengan penonton-penonton dari masa ke semasa. Jadi terima kasih banyak-banyak atas kesediaan Datuk bersama kami. Dan tentunya kami juga mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Dan jangan lupa, seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.